أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Seperti biasa kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan harapan Allah akan sentiasa membantu kita untuk memperkuatkan azam kita memahami ayat-ayat Al-Quran supaya kita jangan dipersoalkan nanti kenapa kita tak memahami ayat Al-Quran yang telah diberikan kepada kita begitu lama sebenarnya. Jadi kemungkinan dulu kita terlepas pandang, kita fokus kepada tajwid iaitu mengaji. Kita kata kita baca tapi sebenarnya kita belum membaca. Dalam Al-Quran kita akan mungkin satu hari nanti kita akan kongsikan Allah banyak menggunakan kalimah ta'qilun kadang-kadang bentuk la'allakum ta'qilun, kadang bentuk la ya'qilun, menunjukkan mereka tidak menggunakan akal dan memikirkannya. Ada kadang-kadang Allah tanya pula kita, afala ta'qilun, Allah tanya kenapa kamu tak fikirkan. Jadi dia dia bergantung pada budaya sesuatu tempat. Kadang-kadang budaya tu dia memang tidak menggalakkan masyarakat Islamnya memikirkan Al-Quran, jadi masing-masing tak berfikirlah dan dia tidak memahami, tidak faham, tidak mendapat maklumat yang memahami Al-Quran tu penting. Dia cukup setakat mengaji dan dia rasa dah puas hati. Kami dah banyak hari ni baca Quran 20 muka surat tapi dia kata baca tapi sebenarnya belum membaca. Itu yang mereka tak faham. Jadi kita tak naklah masuk dalam kumpulan tu. Kita nak masuk kumpulan orang yang memahami. Jadi nanti dalam Quran tu surah Al-Anfal ayat 179 tu Allah beritahu ada juga golongan orang yang Allah kata bila diberi hati mereka tak memahami. Apabila diberikan telinga mereka tidak mendengar, dan apabila berikan mata mereka tidak melihat. Malah Allah kata orang-orang ni adalah orang yang sesat dan lebih sesat daripada binatang. Dia kata sedang binatang pun boleh kadang-kadang boleh mendengar, boleh melihat dan boleh memahami. Tapi kalau manusia diberikan Al-Quran tak faham, tak melihat, tak memahami, Allah kata Adhallul an'am, maknanya lebih sesat daripada binatang. Jadi bahaya kita kalau kita masuk dalam kumpulan tu. Jadi kita nak keluar daripada kumpulan-kumpulan yang tak memahami Al-Quran ni. Kita nak masuk kumpulan yang Allah kata dalam Quran ulul abrar. Ulul abrar, ini mereka-mereka yang Allah puji. Ulul abrar ni orang yang sentiasa belajar ilmu Al-Quran, sentiasa memahami, dan bukan setakat tu dia juga boleh membincangkannya dan berkongsikan Al-Quran tu sesama sendiri, sesama dengan kawan-kawan, ahli keluarga, dan sentiasa menyampaikannya kepada yang lain. Itulah yang kita cuba usahakan. Okey, kita saya terus kongsikan skrin, iaitu mengimbas kembali tajuk yang kita telah kongsikan minggu lepas, iaitu kita mula mengenal macam mana penggunaan nombor, sistem
penomboran di dalam Al-Quran uh, untuk nombor hingga 11 hingga 19. 19 ya. Please ambil Umi punya yang Umi cetak kat dalam komputer dekat printer. Kau ada tak? Okey, kalau tu kita mute sikit ya. Ya, supaya tidak. Okey. So untuk nombor 11 hingga 19 kita telah pun belajar mula mengenalkan kaedah dulu iaitu pertama sekali bila 11 hingga 19 tu dia ada dua nombor tu, satu dipanggilkan digit puluhan ya. Kalau kita tengok contoh 11 dengan 19 tu yang dimasukkan digit puluhan tu ialah ambil warna merah. Digit puluhan ni yang uh, yang kedua tu ya. Yang kedua tu itu dipanggilkan digit puluhan. 9 ni uh, 9 dengan 10 jadi 19. Okey, bukan yang tu, yang satu lagi. Mula ya, digit puluhan ni yang pertama. Maknanya satu ni sebenarnya 10. Itu maksud dia. Jadi 1 campur 10 jadi 11. Macam ni 9 dengan yang ni digit 1 ni sebenarnya digit 10. 1 ni sebenarnya 10. Lepas tu ditambah dengan 9. Tambah dengan 9 jadi 19. Yang ni 10 tambah 1 jadi 11. Jadi satu ni ialah digit, dia panggil digit digit unit. Yang ni digit unit. Ada tukar ke warna lah. Ambil warna hijau. So yang ni digit unit. Ya, kalau kita gunakan arrow pun boleh. Nanti saya gunakan supaya nampak sikit ni ya. Okey, so digit unit ni ialah yang ni. Dan yang ni digit unit ialah 9 tu. Itu dipanggil digit unit. So, peraturan dia ialah okey, digit puluhan. Kalau digit puluhan yang ni tadi, 10 tadi mesti mansub. Sebab tu digit puluhan tu dipanggil asyarah kalau yang muzakkar, kalau yang muannas asyarata. Jadi dua-dua tu kita lihat dia mengambil digit apa? Dia mengambil mansub. Okey, tukar kita. Mansub. Okey. Asyarah ataupun asyarata sentiasa mengambil i'rab yang mansub. Apa tanda mansub? Ra baris atas. Asyarah. Lepas tu kalau di muannas ta tu pun baris atas juga. Ta marbutah tu pun baris di atas juga. Jadi asyarah ataupun asyarata. Itu digit puluhan ya. Yang mana digit puluhan? Yang ni lah satu ni sebenarnya 10. Ya, itu 10. Ya, kalau 19 ni satu tu ialah 10. Lepas tu dicampur ke 9. Jadi 10 dia tu adalah mestilah mansub. Itulah yang dimaksudkan dengan peraturan yang pertama. Lepas tu peraturan kedua, digit unit tu yang 1 ataupun 9 tadi, bila dalam bahasa Arab, iaitu ahada ataupun kalau 9 tis'ah, dia kata apa? Uh, mesti juga mansub. Mansub. Mesti juga mansub. Jadi dua-dua mansub lah. Ya. Kalau dah puluhan tadi mansub, lepas tu unit pun kena mansub, bermakna dua-dua digit tu i'rabnya yang mansub. Jadi 10 tadi kena mansub asyarah. Ya, lepas tu yang ahada ni pun, yang satu tu pun kena juga mansub. Begitu juga untuk 19. Ya, yang 10 tadi asyarah tadi mansub.
Dan yang sembilan ni, bila menyebut sembilan ni pun kena juga mansub. Senang, senang kerja kita ya. Maknanya dua-dua unit tu, dua-dua digit tu mansub ya. Cuma yang beza sikit ialah digit unit tu untuk nombor 12 saja. Ya. Bila nombor 12, dia ada tambahan. Ya. So, senang je nak mengingatkannya. Maknanya apa? Uh, Dua-dua digit tu mansub. Lepas tu untuk nombor 12, digit unit tu boleh mengambil marfu dan majrur. Ya, marfu dan majrur. Dia ada tambahan sikit untuk nombor 12 je. Ya, kalau nombor lain tu sama aja. Jadi tak susah kita untuk belajar untuk memahami. Kemudian dia ada peraturan yang ketiga, digit unit dan digit puluhan, jantina dia berlawanan. Jantina sentiasa berlawanan. Ya. Kalau yang apa, uh, kalau yang puluhan muzakkar, digit unit muannas. Kalau puluhan tu muannas asyarata, yang digit unit tu kena muzakkar. Tu je ya, dia berlawanan. Ya. Melainkan nombor 11 dengan 12 dia tak berlawan. Cuma maksud dia melainkan tu ialah untuk nombor 11 dan 12 dia tidak berlawanan. Dia sama ya. Bermakna kedua-dua, kalau muannas dua-dua muannas. Kalau muzakkar dua-dua tu muzakkar. Sebab tu kita tengok ni contoh yang belah kanan ni, contoh 11. Yang ni contoh nombor 11. Yang ni contoh nombor 12. Ya, cuba tengok digit puluhan dia dengan digit unit dia sama saja. Ya. Kalau kita tengok contoh sinilah. Yang ni ahada asyara. Yang ni muzakkar, ahada pun muzakkar sebab dia nombor 11. Jadi jantina dia tak berlawanan. Kalau puluhan dia muannas, ikhda ni ialah nombor satu yang muannas. Ahada muzakkar, ikhda ialah muannas. Ini kita dah belajar dalam minggu pertama kita belajar apa? Isim adat dulu. Tengok nombor 12 pun sama ya. Jantina dia sama. Isnata ni muannas. Asyarata pun muannas. Yang ni pun sama. Isna ialah muzakkar, asyara pun muzakkar. Ya, di bawah tu ialah isnai asyara. Ya, yang ni dua-dua ni muzakkar ni. Kalau muannas dia akan jadi isnatai asyarata. Okey, ya. Itu dia apa dari aspek jantina pula. Kemudian akhir sekali dia bantu kita, dia kata apa, aspek yang dibilang dipanggilkan ma'dud. Ya, ma'dud dia macam mana pula untuk nombor 11 dan 12 ni, dia kata ma'dud. Mana dia ambil kotak? Ya, ma'dud ni sentiasa pertama sekali dia mesti mansub dan nakirah. Mansub dan nakirah. Tanda mansub ialah dia ada baris, nanti ada kawan nak datang 10 tengah dari emas. Hantar kertas peksa tu. Dia kata 10:30 ni pun dah. Sekejap lagi agaknya. Okey, mansub dan nakirah. Bila mansub dan nakirah tu makna dia mempunyai, dia mengambil ciri-ciri kalimah yang kita panggilkan tamyiz. Tamis. Tamyiz. Tamyiz tu mesti mansub dan nakirah. Tapi bilangan tamyiz ni boleh jadi mufrad, boleh jadi jamak. Ya, tamyiz ni. Tapi untuk nombor 11 hingga dengan 19, ma'dud dia tadi mesti mufrad.
Dia bukan mengambil jamak. Ini dia pelik sikit ya. Kalau ikutkan, kalau nombor 11 tu 12, tak apalah ya. Tetapi nombor 13, 14 dia pun mufrad juga. Ha, 13 hingga 19 pun dia kata mufrad juga. Itulah ya, bezanya sikit berbanding dengan nombor 3 hingga 10, maksud dia sentiasa jamak. Ya. Jamak. Kalau kita cuba ingatkan kembali, kalau nombor 3 hingga 10 ya, maksud ni ya, ni dia. Maksud menjadi mudhafun ilai sentiasa jamak. Nakirah dan majrur. Ya. Dia bukannya tamyiz ya. Untuk 3 dan 10 bukannya tamyiz. Dia jamak tetapi uh, i'rab dia majrur. Sebab apa? Okey. Mudhafun ilaih dia menggunakan kaedah idhafah. 3 dan 10 ingat ya. 3 dan 10 dia gunakan idhafah. Wafah. Ya. Untuk untuk 11 dan 12 tak ada dia tak ada sebut idhafah ya. Tak ada disebut idhafah. Tetapi satu je ialah untuk nombor 12 ni ya. Nombor 12 ni. Dua tu dia gugurkan non baris bawah. Biasanya dalam dalam apa? Dalam konsep idhafah pun macam tu juga berlaku. Ah, Walaupun dia kita tak katakan idhafah ya. Sebab apa dia kita tak boleh kata idhafah di sini sebab apa? Kalau idhafah asyara tak boleh. Dia kena asyari. Cari. Dia kena apa? Majrur barulah idhafah kan. Tu dia tak ada mengambil apa? Tidak ada mengambil peraturan idhafah untuk nombor 11 dan 12. Cuma satu je bila nombor 2 dalam dalam kumpulan ni kalau dia ada non baris bawah dia gugurkan ya dalam penulisan uh, digit unit dia tu dia gugurkan non baris bawah ya. Okey. Okey, itulah 4 peraturan nombor 11 hingga 12 ya. Okey. Ini apa ni uh, penerangan apa dia tamyiz. Ya, tamyiz adalah kalimah isim, asalnya kalimah isim ya secara umum dia. Yang nakirah dan mansub yang digunakan untuk menjelaskan apa yang tidak jelas dalam konteks isim adat tu dia akan menjelaskan ya berapa apa. Ya kalau 12 12 apa. Kalau 13 13 apa. Itu dia jawab itu dipanggilkan tamyiz ya dia menerangkan apa yang dibilang tu ya. So biasanya dia akan dia dia menjelaskan apakah maksud itu. Apakah yang dibilang tu. Ya. Okey. Dan kita pun telah melihat contoh-contoh 11 dalam ayat Quran ya. Ahada asyara adalah 11. 11 apa? Itu soalan dia, tamyiz dia. Apa yang 11 tu? So dia jawab. Yang 11 tu ialah kaukaban. Iaitu bintang. Ya. Dan bintang ni dia 11 tapi dia mufrad. Ya. Dia penulisan kalimah mamdud mamdud tu dia dalam bentuk bukan bentuk jamak. Kaukaban ni ialah sebenarnya mufrad. Begitu juga isnata asyarata 12 12 apa? Ainan mata air. So kenapa asyarata sebab ainan ni muannas. Jadi dia ambil digit puluhan yang muannas. Yang ni tadi asyarata muzakkar sebab kaukaban ni ialah bintang ni jantina dia muzakkar. Jadi bila mamdud muzakkar asyara muzakkar. Bila mamdud dia muannas dia kena puluhan dia kena ambil asyarata yang apa yang muannas ya. Dan begitu juga yang lain ada isnai asyarata
Cuma bezanya ialah sini ada asalnya sini isnata ni asalnya isnata ni. So ni gugur. Yang ni isnaini ni digugurkan. Yang ni isnataini ni digugurkan. Ya, itulah sebagai contoh. Ya, apabila kita membaca ayat Quran tu kita boleh apply ya apa yang kita belajar ni dalam pembacaan Quran tu barulah faham kita pembacaan Quran tu ya. Dan kita ambil contoh juga dalam Al-Quran tak ada nombor 13 dan 14. Jadi kita ambil contoh-contoh menulis ayat bahasa Arab sajalah. Ya, tak ada dalam Al-Quran. Ya, salah sata asyara ialah 13. Ya, tengok asyara okay, ialah digit puluhan yang muzakkar. Bila dia digit puluhan muzakkar, sebab apa? Sebab mamdud dia muzakkar. Ya, bila digit puluhan asyara muzakkar, dia digit unit dia kena berlawanan. Mesti muannas. Itu dia punya undang-undang dia. Okey, mamdud taliban adalah mufrad ya. Mansub, Hmm. nakirah dan mufrad. Okey. Hmm. Sama jugalah. Kursi ya. Arba'ata ialah 14. 14. Asyara 10, arba'ata 4. Jadi 10 campur 4 jadi ya 14. Okey ya. Sekejap ya kita ada saya apa ni keluar sekejap ada kawan daripada universiti ada nak hantar kertas periksa katnya untuk saya bagi sekejap 2 minit 3 minit ya. Okey. Assalamualaikum, Cik Odi. 35. Berkenaan tentang iftar 28 hari bulan, boleh Okey. letak poster nak buat jemputan. Oh, kan jemputan eh? Oh, Ikutkan setakat saya bincang dengan Puan Liza, ada hmm. plan nak buat tapi setakat ni belum ada apa-apa lagi kad yang dibuat lah. Hmm. Uh, tapi saya refer balik pada Puan Liza lah macam mana. Kalau memang nak buat kad, kami akan keluarkan kad lah. Dia plan tu hantar jemputan tu bila Puan Lima? Itulah sebabnya 28 bulan hari Khamis minggu depan. Jadi Hmm. minggu ni, last minggu ni, kalau dapat belas, antara dia macam penasihat asrama, lepas tu nak belas dekat community WI Serendang. Maksudnya mungkin dalam paling lambat pun mungkin Isnin ni kan? Lecture Boleh, boleh. Okey, okey. collection was proscript 14 ya. Ini berapa bulan? 23 22
Nah, okey, selesai. Maka minggu lepas ada buat apa exam student dekat universiti. So kertas tu dia hantar kat rumah lah untuk saya buat marking. Dan sebab tak boleh pergi kampus, dia kena hantar sini lah. Okey, kita ada siapa, Puan Halimatun, Saudara Zaki dengan Azman, ya. Tadi kita ulang kaji saja cara-cara orang Arab lah, ya, cara-cara orang Arab dan juga cara-cara di dalam Al-Quran, sistem penomboran lah, ya. Isim adat maknanya kalimah-kalimah kata nama yang membabitkan bilangan. Itu dia panggil, ya. Ada cara-cara. Dia tak macam Melayu, rasa tak ada cara macam ni kan, ya. Dia semua sama saja, ya. Dan kita tak ada perbezaan antara apa nombor. Kalau kerusi itu kita kata kalau banyak pun 100 kerusi, ya. Kalau satu pun 100 kerusi, kalau satu kerusi, kan, ya. Tapi Arab dia ada nombor dia tu, jadi dia ada peraturan-peraturan dia yang kita boleh lihat, belajar, ya. Jadi bila kita baca Al-Quran tu, kalau kita dah faham peraturan tu, dia lebih membantulah, dia dapat membezakan antara satu dengan lain, ya. So saya sambung sikit yang tadi ulangan kita minggu lepas tu. Okey. 14 di kelas ada 14 kerusi, ya. Di kelas apa dia? Fil fasli. Ya, fi itu ialah di,
asalnya dalam, kalau nak sebut dalam kelas pun boleh juga. Al-fasli itu ialah kelas. Arba'ata 4. Asyara ialah 10. Jadi 4 campur 10 jadi 14 lah. Itu sistem Arab lah. Ya. Kemudian apa yang dibilang tu 14 tu adalah kursi. So kursi ini dipanggilkan al-ma'dud. Sentiasa pertama sekali dia mesti mansub. Mansub dia ialah ditanda dengan baris atas. Itu mansub. Kemudian dia mesti nakirah. Jadi baris Okey, atas tadi mesti tanwin. Itu nakirah dia. Kemudian bilangan dia mufrad. Ya, jadi kursi ini dalam Arab penulisan ni adalah kalimah yang mufrad. Ya, kalau dia jamak dia bukan kursiyan macam ni, mungkin kuru, ya, siyan. Macam tu dia punya jamak dia. Ya, so dia ambil mufrad dia untuk nombor 11 hingga ke 19, ya. Okey, dan dulu kita kata kita buat latihan, ya, latihan. Okey, setakat ni yang submit latihan apa? Saudara Audi saja. Yang lain tak ada hantar. Puan Halimatun tak ada buat latihan ke? Tak sempat. Ha? Belum sempat Ustaz. Oh, belum sempat ya. Tapi nanti submit lah, ya. InsyaAllah. Sebab apa ni, memang sebahagian daripada kita belajar ni kita kena buat latihan lah. Ya, bila Baik. kita buat latihan tu kita akan lebih jelas lagi, ya. Ini saudara Zaki dah buat latihan? belum Ustaz, belum sempat juga. Belum sempat juga, ya. Okey, untuk hari ni kita minta saudara Adi kita, ya, kongsi apa yang dia dah submit tu dan dia terangkan. Sebab tujuan ialah bila kita bukan kata buat latihan saja, ya, kita juga nak berlatih, nak kongsikan apa apa yang kita buat tu supaya nanti kalau kita nak berkongsi dengan orang lain dah jadi suatu yang orang kata yang tak kekok lah, orang kata, ya. Kita dah biasa dalam kelas ni, kita biasa berlatih, ya. Jadi kita nak Al-Quran ni kalau boleh kita nak friendly dengan dia, nak rapat, nak orang kata tu berkawan dengan dia, ya. Jadi salah satu kita berlatih, ya. Okey, nanti saudara Adi boleh sharekan skrin. Okey. Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan sharekan skrin saya untuk ah. latihan tu. Cuba terangkan dari aspek peraturan-peraturan tadi, ya, yang 4 tu. Okey. Ah, Okey, ini adalah ikutkan kita buat latihan untuk bila nombor 15 hingga 19. Jadi ini adalah yang saya dah buat. Uh, uh, Pertama kita tengok pada contoh untuk bilangan nombor 15. Kalau kita lihat contoh untuk muzakkar yang saya untuk buat di situ ialah Khamsata asyara rajulan. Jadi kat sini kalau ikutkan dalam ayat ni uh, adat dia ialah Khamsata asyara. okey. Betul. Jadi di digit unit dia uh, ialah Khamsata, iaitu bersifat muzakkar. Muzakkar Khamsata, khamsata um, muannas. panas Oh, Khamsata ada tambah butang tu muannas. okey okey. Digit unik dia muannas. Digit unit muannas, sorry. Digit unit muannas sebab dia kena berlawanan dengan dia punya makdud. Dia kena Bukan. Dia oh, kena berlawanan dengan puluhan. puluhan. Ha. Maksudnya ni dia dia o- sepatutnya Okey, Homsata. ya. Bila Ah, kita nak membincangkan jantina, ya. okey. Kalau nak membincangkan jantina kena mulakan dengan makdud dulu. Makdud. Sebab Okey. makdud dah yang menentukan muzakkar apa yang nak digunakan. Jadi bila Okey. bila kita dan ini bila dalam kolom muzakkar tu, Okey. pertama sekali nak ceritakan yang muzakkar tu mesti makdud dia. Okey. Jadi rojulan ialah makdud yang muzakkar. So Okey. bila makdud muzakkar, puluhan dia mesti muzakkar. Itu dia punya undang-undang. Okey, puluhan okey. Dan bila puluhan muzakkar, yang unik kena lawan.
Okey. Macam tu. Okey, semula. Okey. Jadi kalau ikutkan dalam ayat apa tu ayat ni khamsata asyara rajulan. Okey, Hmm. maksud dia rajulan iaitu bersifat muzakkar, Bukan sifat dia. Bila kita berjantina. jantina dia. Berjantina muzakkar. Bila dia berjantina maksud dia berjantina muzakkar, jadi digit puluhannya akan Mengikut. mengikut Dia kena ikut madud dia. Iaitu mengikut maksud. muzakkar juga. Okey. Ikut maksud, jadi dia akan berjadilah muzakkar iaitu asyarah. Ya. Jadi bila digit puluhan dia ialah berjadilah muzakkar, digit unit akan mengambil jadilah yang berlawanan. Betul. Jadi digit unit dia akan berjadilah muannas. Jadi sebab itulah dia disebut sebagai khamsata, iaitu yang muannas lah. Dia ada tanda ta mabutah ni Dia ya. ada tanda ta marbutah. Okey, itu dari segi jantina. Okey. Jadilah. Lagi. Uh, Lepas tu untuk dia punya uh, digit puluhan, dia mestilah mengambil apa tu i'rab yang mansub, Okey. iaitu tandanya ialah huruf terakhir berbaris atas dan juga mesti nakirah, iaitu Ini sekarang ni apa? Madud ke? digit puluhan, doktor. Oh, digit Asyarah tu. puluhan. Ah, Okey. Asyarah tu dia mesti mengambil i'rab yang mansub, iaitu tandanya huruf terakhir berbaris atas fathah dan dia juga mestilah nakirah. Okey, dia tak ada sebut nakirah untuk digit puluhan. Digit puluhan dia hanya beritahu mansub Ah, saja. Okey. Ah, Okey, puluhan tu mansub. Okey, iaitu tanda dia huruf terakhir tu berbaris atas. Ra baris atas ya. Berbaris atas. Berbaris atas. Lepas tu untuk digit unit, dia pun mengambil Merah juga mansub. i'rab juga mansub. I'rab dia mansub, iaitu huruf terakhir tu tabung butoh tu berbaris atas. Ya. So yang Ah, sebenarnya kita nak kata digit puluhan dengan mhm. digit unit kedua-duanya kena ambil mansub. Merah yang mansub. Okey. Digit puluhan dan digit unit, kedua-duanya mengambil i'rab yang mansub. Ya. Lepas tu untuk ma'dud, sisi lain ialah dia mestilah bersifat dia mestilah mufrad. Betul tak? Dari segi bilangan dia mufrad. Dari segi bilangan dia mesti mufrad. Okey. Dan uh, dia pun juga i'rab dia mansub juga. Dia mesti mansub dan Dia mesti mansub. satu lagi dia ada tiga Uh, ya. Maksud dia ada tiga. Apa tu? Mansub, i'rab mansub, Mansub, Nakir. mufrad, mufrad, tanwin. tanwin, Bertanwin. Nakirah. bertanwin. Nakirah. Uh, Mufrad, mansub dan nakirah, iaitu Ah, bertanwin. ya. Okey. Tamis. Okey. Uh, So bila tamyiz tu tak termasuk mufrad ya. Tamyiz tu ialah nakirah dengan mansub. Itu sifat tamyiz. Tamyiz. Okey. So kita boleh kata dia tamyiz yang mufrad. Yang bisa mufrad. Okey. Ah, Okey. Itu untuk contoh yang khamsata asyara rajulan, 15 orang lelaki. Kita pergi pada muannas pula, contoh itu 15 buah kereta, iaitu khamsa asyarata sayratan. Jadi kalau kita tengok pada makdud, makdud ni berjantina muannas. Jadi dia dilihat pada tamam butah pada huruf terakhir. Jadi okey. apabila makdud dia muannas, jadi dia punya digit puluhan juga akan mengambil jantina muannas, syarata. Jadi Betul. bila jantina apabila digit puluhan itu muannas, jadi digit unit akan mengambil jantina berlawanan, iaitu muzakkar. Hmm. Jadilah jadi sebagai khamsah. Ah. So Okey. dia tak ada tamak butah tu, khamsah tu bermakna dia muzakkar. Itulah tanda yang Muzakkar. muzakkar lah. Jadi tanda tambah utah, jadi dia muzakkar lah khamsah tu. Ah. Kalau dia Ah, mana khamsah dia jadi apa? Sat. Khamsata. Khamsata. Okey betul. Ah,
So yang lain-lain juga sama juga, jijik unit dan jijik perpuluhan mengambil i'rab mansub, iaitu Betul. huruf terakhir berbaris atas. Okey. Uh, Lepas tu untuk makdud, dia mestilah nakirah, iaitu huruf terakhir bertanwin. Dia mengambil i'rab yang mansub, Betul. Terus dan juga dia ialah mufrad, bilangan yang mufrad. bilangan yang mufrad. Ah. Ah, Okey, macam mana kita tahu dari sini saya rotan di sini mufrad bukannya jamak? Kalau jamak hmm, dia macam mana? Jamak dia tambah, dia ada tambahan ani kata ani ya. Eh, Bukan. Ini waw nun ini eh. muannas ya, muannas jamak ingat tak? Halimatun tahu. Dia apa ya? Muslimat ingat tak? Bila jamak. Musli tambah Serdina. tidak, Ha? tambah yanun. Apa ya? Muannas. Uh, Halimatun. Kalau ramai muslimat macam mana hujung dia? Ada alif Muslimat. dengan ta ya. Boleh minta. Jadi dia tak ada ta marbutah. Rotan. Ta marbutah tu untuk singular, untuk mufrad. Jadi dia tak Saya ada, dia tak ada ta marbutah, ditukarkan alif dengan ta maftuhah, ta yang terbuka tu. saya Jadi saya 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 rotan, saya rotan. Itu Saya, kalau oh, jamak. saya rotan. Dia Saya ada rotan. alif panjangkan ro tu ya. Saya Ah, ya panjang, lepas ro pun kena panjang juga sebab ada alif. okey. Saya Itu rotan. kalau itu jamak. Jadi untuk 15 dia tak boleh guna jamak. Dia gunakan mufrad. Mufrad. Sebab tu Okey. saya rotan. Bunyi dia sama Ah, ya tan tu. Tapi oh, kalau jamak dia bukan ta, bukannya ta mabutah, dia ta maftuhah dia panggil. Ta terbuka. okey. Okey. Okey, sebelum tu rojulan tu mufrad lah ya. Mufrad. Ah, kalau jamak dia apa dah rojulan? Rojulan. Rijal. Rijal. Betul Rijalan. ya, rijalan. Rijalan. Rijalan itu kalau ramai lelaki. Rijalan tu dia jamak taksir ya. Sedangkan saya rotan ni kalau jamak dia jamak salim. Jamak muannas salim. Dia guna alif ta tu jamak salim. hmm. Okey, teruskan nombor 16. Okey, untuk nombor 16, muzakkar, sittata asyara qalaman. Kita tengok pada makdud dia, qalaman iaitu pen, dia berjantina muzakkar. Uh, jadi apabila makdud dia muzakkar, jadi digit puluhan juga akan mengambil jantina muzakkar. Jadilah asyarah, Hmm. dan digit unit akan mengambil jantina yang berlawanan dengan digit puluhan. Jadi dia akan Hmm. mengambil jantina muannas. Jadi sit tata lah, ada tambah butah di ujung kalimah tersebut. Ya. Okey. Sifat-sifat yang lain juga, sisi yang lain ialah syukur macam sebelum Okey. dia. Untuk makdud, dia mestilah nakirah, iaitu bertanwin pada huruf yang terakhir, mengambil i'rab yang mansub, dan juga mufrad, Hmm. pada bilangan lah mufrad. Uh, dan juga untuk apa tu, adat dia, iaitu digit puluhan dan digit unit, mengambil i'rab yang mansub, iaitu huruf terakhir berbaris atas. Hmm. Ah, itu untuk Okey. muzakkar lah, untuk 16 batang pen. Ah, Sittata ah. asyara qalaman. Okey. Untuk hmm, untuk muannas 16, saya gunakan pokok sita asyarata sajaratan. Ikutkan pokok sajaratan, berjantina muannas. Jadi digit puluhan akan mengambil jantina muannas juga, asyarata, dan digit unit akan berlawanan dengan digit puluhan, jantina, jadi dia akan mengambil jantina muzakkar, jadi sita. Sisi lain sama juga.
Makdud je mestilah nakirah, iaitu huruf takhir, tanwin, mengambil i'rab yang mansub, dan juga apa ni, ya, nakirah mansub, mufrad. Dia Bilangan mufrad. bilangan mufrad. Madud Dan ada 3, iaitu nakirah, mansub, mufrad. mufrad. Dan untuk adat, sama juga kedua kalimah, digit unit dan digit puluhan mengambil i'rab yang mansub. Itu Ya, untuk 16 lah, 16 batang pokok, sita asyarata sajaratan. okey. Kalau jamak untuk syajaratan, Sajarah. Tu. Rotan. tak ada. Saja Dia rotan. bukan jamak untuk syajaratan, bukannya jamak salim ya. Oh, okey. Okey. Dalam dalam bahagian 1 kita ada belajar dulu. Dalam bilangan jamak taksir ada contoh syajaratan, iaitu isjaron. Isyarat. Isjaron. Isyarat. Jaran. Macam rojulan pun ada, kita ambil contoh dulu. Apa, rojulun jadi rijalun, lepas tu Rijal. syajaratun jadi isjarun. Ya, ada jamak taksir, dia panggil jamak taksir. Isyar. Isyar. Ah, Isyarat. macam kolaman ni ya. Kolaman Hmm. satulah, satu pen ya, sebab dalam nombor 16 dia kena gunakan satu mufrad. Apa ni? Kalau jamak apa dia? Kolam jamak pen. Kilam. Kilam. Iqla. Iklam. Iqlamun. Ya. Ya, Iklam. Iqlamun jadi iqlaman lah kalau dia Hmm. mansub. Ya. Hmm. Kita akan dapati salah satu daripada tanda jamak taksir ni, dia banyak gunakan hamzah qata ya. Ada Oh. permulaan kalimah tu. Ada yang tak ada, dan ada yang banyak juga yang ada hamzah qata. Hmm. Okey, teruskan. Okey, untuk nombor 17 untuk muzakkar, saya gunakan ini buku untuk sab'ata asyara kitaban. Hmm. Jadi untuk makdud dia, buku kitaban ialah apa tu, berjantina muzakkar. Jadi digit puluhan akan mengambil jantina muzakkar, manakala digit unit akan mengambil jantina berlawanan, iaitu muannas. Jadilah sab'ata, sebab tu ada tambah putah di hujung kalimah. Ya. Okey, untuk sifat lain-lain, makdud, Sifat ciri ya, ciri. ciri lain makdud, yang 3, iaitu mestilah nakirah, yang dilihat pada huruf takhir bertanwin, kemudian mengambil i'rab yang mansub, dan juga apa tu, dia apa Mufrad. tadi, dia mestilah bilangan yang mufrad. Hmm. Okey, dan untuk adat, untuk digit unit dan juga digit puluhan mengambil i'rab yang mansub, iaitu yang dapat dilihat pada huruf takhir berbaris atas. Hmm. Inilah sab'ata asyara kitaban, 17 buah buku. Untuk muannas, saya gunakan contoh jam. Di sini sab'a asyarata sa'atan. Jadi saatan, jam itu berjantina muannas. Jadi digit puluhan juga akan mengambil jantina yang sama, muannas. Hmm. Dan jantina digit unit akan mengambil jantina yang berlawanan, iaitu muzakkar. Jadi sab'ah tak ada tambah putah di hujung kalimah. Dan apa tu, ciri lain, madud sama, 3, dia mestilah nakirah, berarti bertanwin pada huruf akhir, i'rab yang mansub, dan juga bilangan yang mufrad. Dan untuk adat dia, digit unit dan digit puluhan mengambil i'rab yang mansub. Untuk apa tu, angka 17, muannas sab'a asyarata sa'atan, 17 buah jam. Hmm. Jadi itu kan doktor, untuk 18. Okey. Okey, untuk 18, muzakkar, saya ambil contoh macam pertama yang nak 15 tu lelaki. 18 orang lelaki. Samaniyata asyara rajulan.
Jadi untuk makdud majulan tu berjantina muzakkar. Jadi digit puluhan juga berjantina muzakkar dan digit unit akan menjadi jantina yang berlawanan iaitu muannas. Jadi untuk makdud sama juga ciri-ciri tiga ciri iaitu mestilah nakirah iaitu apa tu huruf terakhir bertanwin dengan i'rab yang mansub dan juga bilangan yang mufrad. Dan untuk adat dia, digit unit dan digit puluhan akan mengambil i'rab yang mansub. Untuk contoh 18, angka 18 muannas, saya ambil contoh ayam. Uh, Ikutkan sini sama ni asyarata dajajatan. Jadi dajajatan makdud dia ialah berjantina muannas yang dapat lihat pada tanda tambah butah. Jadi digit puluhan akan mengikut makdud iaitu mengambil jantina muannas asyarata. Digit unit akan berlawanan dengan digit puluhan iaitu muzakkar, jadi sama ni. Sama ni. Dan ciri-ciri lain sama juga untuk makdud dia mestilah nakirah, tanwin pada huruf akhir, i'rab yang mansub dan juga bilangan mufrad. Dan untuk angka digit puluhan dan digit unit mestilah mansub, ya, mansub, mansub. Untuk angka 19, 19 saya gunakan buku untuk muzakkar tis'ata asyara kitaban. Kitaban ada makdud dia berjantina muzakkar kitaban. Jadi digit puluhan akan mengikut makdud berjantina muzakkar, manakala digit unit akan mengambil jantina yang berlawanan dengan digit puluhan, jadi dia akan berjantina muannas. Ciri lain sama untuk makdud mestilah nakirah, uh, mengambil isim i'rab yang mansub dan juga bilangan mufrad. Dan untuk digit unit dan digit puluhan dia akan mengambil i'rab yang mansub. Itu angka 19 jumlah sebuah buku. Contoh untuk muannas saya gunakan ikan. Uh, Ikutkan makdud dia samakat samakatan. Hmm. Ha, ikan itu tanda muannas ialah tambah butah. Jadi dia bila maksud dia muannas jadi angka digit puluhan. Digit puluhan akan mengambil apa tu jantina muannas juga asyarata. Manakala digit unit akan mengambil jantina berlawanan dengan digit puluhan iaitu muzakkar. Jadi tis'ah. Jadi ciri lain sama juga untuk makdud mestilah nakirah apa tu i'rab yang mansub dan mufrad apa tu bilangan mufrad. Dan untuk adat digit puluhan dan digit unit mestilah mengambil i'rab yang mansub iaitu huruf terakhir berbaris atas. Hmm. Doktor? Ah. Okey, okey, bagus ya. Jelas sekali ya. So maknanya saya rasa mesti bila dah buat penerangan tu kita rasa lebih confident lah ya. Kita lebih jelas ya. Cuma okey, cuba kita buat beberapa soalan ya untuk Mhm. menambah keyakinan kita ya. Okey, Mhm. cuba tengok nombor 19. Ekor 19 ekor ikan ya. Okey. Asyarata samakatan lah, betul lah tu. Mhm. Boleh ke kalau kita apa kita ubah dia Mhm. uh, madud tu daripada samakatan kita tukarkan samakan, tak ada ta marbutah. Bila samakan jadi asyara lah ya. Asyarah. Asyara, lepas tu unit dia akan jadi tis'ata asyara samakan. Boleh ke? Soalan saya. Uh, Bolehlah ke Ustaz? Boleh ikutkan dari segi apa tu hukum ya. Maksudnya sebab Ha, dia punya makdud dia ialah dah jadi muzakkar. ha, Hmm. Jadi dia punya digit unit digit puluhan akan ikut muzakkar. Jadi digit unit akan berlawanan lah. Dia akan jadi muannas. ha. Ikutkan hukum yang umum lah asal lah. Okey, so Okey, soalan saya boleh ke tidak? Hukum dia betul tak? Ha. Ha, boleh. saya rasa
Boleh kot, doktor? Boleh, saya rasa boleh. Boleh ya? Ah, Okay, Puan Halimatun boleh tak agaknya? Hukum dah betul tau. Boleh ikut Ustaz. Boleh. Saudara Zaki? InsyaAllah boleh tu Ustaz. Boleh ya? Jawab dia tak boleh ya? oh, Eh, oh. tak Sebab boleh. Tak boleh. benda dalam bahasa Arab ni dia tak boleh ubah. Kalau dia muannas, dia muannas saja. Oh. Maknanya Okey. ikan tu memang memang jantina dia kena guna muannas, dia tak akan boleh guna samakan, tak ada. Dia tak ada. Maknanya satu benda tu kalau dia contoh kitab lah ya, kitab. Kitaban tu dia mesti muzakkar je. So kalau kita nak tulis kitabatan tak boleh. Hmm. Jadi macam kitaban tu pun samalah. Kita nak Mhm. tukar pada kitabatan, dia akan jadi apa? Tis'a asyarata kitabatan ya. Hukum betul ya. Mhm. Tapi tak boleh. Okey. Jantina untuk Arab ni dia sama ada lelaki atau perempuan, dia satu je, dia tak boleh. Hmm. Ah, Maksudnya semua objek doktor mestilah jantina kekal lah. Dia tak akan dia berubah dia lah. objek ni jantina ni macam orang juga kan. Kalau orang tu Ah, lelaki, ah. mesti lelaki sajalah, takkan seorang lelaki tu boleh kita gunakan kalimah perempuan kan, macam rijalan contoh kan ya. Mhm. Lelaki tak boleh, rijalatan tak boleh, walaupun dari segi hukum apa, kita tukarkan asyarota, khamsa asyarota rijalatan seolah-olah macam macam betul ya. Mhm. Tetapi dia kena juga ambil kira objek tu ataupun amdad madud tu jantina dia apa. Kalau dia Mhm. muannas hanya boleh gunakan muannas. Kalau dia muzakkar hanya boleh gunakan muzakkar Zakah. saja. Mhm. Okey. Tadi apa ni, Saudara Adi ada nak menyebutkan tentang adat tu ya. Uh, Mhm. dia sebenarnya nakirah ya, tetapi nakirah yang tidak mengambil tanwin ya. Itu dia punya undang-undang. Khamsa Okey. asyarata sayyaratan contohnya ya. Mhm. Jadi Hamsa tu, Khamsa dengan asyarata tu sebenarnya nakirah ya. Tetapi dia apabila dia membentuk adat ni, dia Mhm. digugurkan tanwin dia. Kalau Okey. ada orang tanya apakah ta'yin dia, ta'yin dia memang nakirah. Tapi dia tidak mengambil tanwin. Dia Tanwin. semua Oh. dia sepatutnya kalau dia semua ada tan khamsan, hasyaratan kan ya. Hmm. Hmm. Tapi tidak untuk adat saja. Ya, untuk makdud dia kena apa? Uh, Ubah. tunjukkan tanwin dia tahu. Mhm. Okey. Sekarang ni cuba Puan Halimatun pula buat ni latihan ya yang sama supaya kita mahir. Mahir ni maknanya apa? Kita dah tahu ya, tapi kadangnya nak menerangkan uh, tak licin. Sebab tu kita kena buat latihan sampailah kita rasa selesa. Okey, cuba. Baik Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Saya cuba Ha. mengikut kepada latihan yang telah dibuat oleh Cik Audi yang diterangkan tadi yang saya faham. Nombor 15 merujuk kepada nombor 15 di bahagian muzakkar iaitu khamsata asyara rajulan. Khamsata asyara rajulan. Uh, Maksud dia berjantina muzakkar. Kalau dapat lihat di sini, rajulan berjantina muzakkar dan digit perpuluhannya juga mengikut kepada maksud iaitu muzakkar. Manakala bertentangan atau berlawanan dengan digit unit iaitu khamsata. Um, Apa yang berlawanan jantina lah ya. yang berlawanan jantina. Ha. Kemudian So khamsata jantina dia muannas. khamsata jantinanya ialah muannas lah sebab dia ada tamar butah di situ. Ya. Kemudian digit perpuluhan manakala bahagian i'rabnya pula ciri-cirinya ialah i'rab yang mansub.
di mana boleh lihat kepada maddud di ujungnya tu apa nama, tanwin baris atas. Ya. Kemudian digit perpuluhan ni juga asyara, So rod baris bila kita atas. menerangkan apa maddud tadi, i'rab yang apa yang mansub tak payah Yang sebut mansub, tanwin ya, sebut di baris atas saja. i'rab yang mansub di mana lam tu di baris atas, Ya. dan juga diikuti oleh digit perpuluhan, ra baris atas, dan juga digit unit tam marbutah baris atas. Hmm. Okay. Kemudian bilangan pula kalau dapat dilihat di sini, untuk mardud adalah mufrad dan nakirah yang bertanwin, dan apa nama ni, dia punya adat dia, di mana dia, digit perpuluhan dan juga digit unit dia mansub. Mansuk itu i'rab dia ya. Kalau bahagian ta'yin dia, dia sebenarnya adalah nakirah yang digugurkan tanwin ya. Hmm. Ha. So, maknanya dari segi apa? Dari segi i'rab tadi senang untuk kita ya. Tiga-tiga tu mansuk semua ya. Mansub. Ma'dud, Ketiganya mansub. ma'dud mansuk, puluhan Di- mansuk, Mansub. di unit pun Digit unit mansuk. pun Senang mansub. kerja kita. Okey, lagi teruskan. Kemudian bagi kumpulan bagi kategori muannas, khamsa asyarata sayyiratan, iaitu 15 buah kereta. Khamsa adalah 5, asyara adalah 10. Jadi dicantumkan 15 lah. Jadi sayyiratan adalah maddud, di mana uh, berjantina muannas. Jadi digit perpuluhan juga mengikut kepada jantina maddud, iaitu muannas, dan berlawanan dengan digit unit adalah berjantina muzakkar. Kemudian bilangannya pula adalah mufrad. Bilangan maddud adalah mufrad, tamyiz maddud, tamyiz yang mufrad. Dan i'rab, ciri-ciri ciri-cirinya, maddud yang i'rabnya mansub, juga sama dengan digit perpuluhan mansub, dan juga i'rab bagi digit unit juga mansub. Betul, Ustaz. Okey. Okay. Kemudian yang seterusnya ialah 16 batang pen, ada dalam bahasa Arabnya sittata asyara qalaman. Di mana sittata adalah 6, asyara adalah 10, jadi digabungkan adalah 16. Qalaman adalah maddud, di mana berjantina muzakkar, jadi diikuti digit perpuluhan juga mengikut jantina kepada maddud, iaitu muzakkar, dan berlawanan pula dengan digit unit, iaitu muannas, kerana di kalimah sitata di hujungnya ada ta marbutah. Hmm. Kemudian ciri-cirinya ialah untuk maddud nakirah bertanwin, dan bilangan mansubnya ialah mufrad, dan kita panggil apa? I'rab. I'rab bagi ketiga-tiga kalimah ini adalah mansub. Hmm. Kemudian 16 batang pokok, atau dalam bahasa Arabnya sita asyarata syajaratan. Begini pula. Sita asyarata syajaratan. 16 batang pokok. Syajaratan adalah maddud yang berjantina muannas, sama dengan jantina kepada digit perpuluhan
asyarata kerana ada tamar butuh di situ, dan berlawanan dengan digit unit sita, uh, adalah muzakkar. Kemudian madud, ciri-cirinya adalah nakirah, tanwin, dan i'rab kepada tiga-tiga kalimah ini kesemuanya adalah mansub, dan itulah. Ya, senang Jadi i'rab dia mansub, mansub, mansub ya. i'rabnya mansub, dan bilangan bagi madud ialah mufrad. Seterusnya 17 buku ataupun sab'ata asyara kitaban, di mana kitaban adalah madud yang berjantina muzakkar dan diikuti dengan digit perpuluhan muzakkar juga, iaitu asyara, dan berlawanan dengan digit unit sab'ata muannas. Ciri-ciri madud adalah nakirah yang mana i'rabnya mansub dan bilangannya mufrad. Begitu juga dengan digit perpuluhan dengan digit unit, i'rabnya mansub. Kata kitaban Dan ni, kalau jamak dia apa dia agaknya? kitaban jamaknya Kutub. Kutuban ya, kutuban. Kutub. kutuban. Dia kutub. Kalau apa yang kita kutub ranah tu kan ya. Kutub tu ada daripada kutubun lah asalnya. Kutubun. Jadi kalau maksud dia akan jadi kutuban. Tapi untuk nombor 11 dengan 19 tak boleh. Sebab dia kena apa? Kena undang-undang dia kena gunakan yang mufrad madud dia. Okey. Teruskan. Ciri-cirinya ciri-cirinya i'rab bagi ketiga-tiga kalimah ini adalah mansub. Ya. Kemudian 17 buah jam ataupun sab'a asyarata sa'atan. Sa'atan adalah madud yang berjantina muannas, diikuti juga digit perpuluhan mengikut kepada jantina madud iaitu muannas, dan berlawanan dengan jantina digit perpuluhan iaitu tidak ada tamar putar di situ, sab'ah saja. Dan ciri-cirinya untuk madud ialah nakirah bertanwin, dan i'rab bagi madud adalah mansub juga, sama dengan adat, iaitu digit perpuluhan dan juga digit unit adalah i'rabnya mansub. Dan seterusnya samaniyata asyara rajulan. Rajulan adalah madud yang berjantinakan muzakkar, sama juga digit perpuluhan jantina muzakkar dan berlawanan dengan digit unit muannas. Ciri-ciri madud adalah nakirah dan i'rabnya mansub dan bilangannya mufrad. Begitu juga dengan adat, i'rabnya mansub dan i'rabnya mansub. Kemudian samani asyaratan dajajatan, iaitu 18 ekor ayam. Di mana dajajatan adalah madud yang jantinanya muannas, sama juga dengan jantina bagi digit perpuluhan muannas, dan berlawanan dengan jantina digit unit iaitu muzakkar. Kemudian ciri bagi madud adalah nakirah tanwin, i'rabnya pula mansub dan bilangannya mufrad. Dan untuk adat pula ciri-cirinya i'rab yang mansub. Seterusnya 19 buah buku tis'ata asyara kitaban, iaitu kitaban adalah madud, jantinanya muzakkar, sama juga dengan digit perpuluhan jantina muzakkar, dan berlawanan dengan digit unit iaitu muannas. Ciri-ciri madud adalah nakirah bertanwin, i'rabnya mansub dan bilangannya mufrad.
Dan begitu juga i'rab bagi adat juga kedua-duanya mansub. Uh, tis asyarata sama katan, iaitu 19 ekor ikan. Sama jangan Dan panjang ya. Sama kata. sama katan. Ha. Sama katan adalah madud, madud berjantina muannas, dan digit perpuluhan juga sama, jantinanya muannas mengikut kepada jantina madud, dan berlawanan dengan digit unit berjantina muzakkar. Ciri-ciri madud adalah nakirah bertanwin dan i'rabnya mansub, serta dia bilangannya mufrad. Dan ciri i'rab bagi adat kedua-duanya adalah mansub. Ya, Ustaz. Okey. Okey, Audi, saudara Adi, cuba tanya apa-apa soalan pada Puan Halimatun. Kita nak berlatih supaya kalau ada soalan pun kita boleh jawab ya. Okey, Puan Halimah, boleh terang pada saya tak, macam makdud tu, kau kan dia ada ciri-ciri dia, tiga ciri yang kalau kita belajar kan. Apakah tiga ciri yang untuk makdud dalam dalam ya dalam contoh di sini. Makdud. Tiga ciri. Dapat soalan dia? Dapatlah, Cik Audi. Okey, soalan saya ialah kita tahu untuk bilangan apa tu uh, apa tu bilangan dalam contoh dalam latihan ni, tadi Hmm. tadi doktor terangkan untuk makdud, iaitu yang dibilang tu dia ada tiga ciri. Tiga ciri. Jadi boleh tak Puan Limat terangkan balik pada kami, apakah tiga ciri makdud tu? Tiga ciri-ciri dia. Ciri makdud. Ciri makdud. Ah, ah. Hmm. So, dia, soalan dia lah, bila makdud dalam nombor 11 hingga 19 ni mesti apa ciri dia? Hmm. Oh, nombor 11 hingga 19 tu, ciri makdud dia. Ha, Kalau nombor 11 hingga 19, ciri makdudnya um, dia mestilah mengambil jantina yang sama. jantina apa? Jantina yang sama dengan mansub, Apakah dengan jantina dia? digit puluhan dengan digit unit. Okey, tak tak cukup ya. Sebut apa ni? Tadi apa? Jantina ya. Kena sebut Uh, Digit, sorry, dia mansub, apa, dia makdud. bukan ciri dia ada tiga ciri apa dia? Hmm. Ciri dia kalau makdud dia mesti berlawanan dengan muzakkar dan muannas, berlawanan dengan digit unit dan juga digit perpuluhan. Bukan. Makdud yang dibilang. Mesti ya. Saya macam contoh Pak macam 15, saya saya rotan tu yang kereta kan, ataupun rajulan tu. Apakah Mhm. daripada kalimah tu contoh rajulan kan? Apa tiga ciri tu dalam pembentukan uh, kalimah tu? Salah satunya yang mungkin saya bagi Puan Limah contoh, dia mestilah nakirah. Hmm. Dia, Nakirah. okey, tiga ciri itu melihat daripada segi jantinanya. Lepas tu i'rabnya macam tu. Dan Betul, betul. bilangan. Betul dia, pertama dia mestilah i'rab dia ialah mansub lah, yang i'rab yang mansub. Maksud Uh, Lepas tu kedua dia mestilah nakirah, dan ketiga dia mestilah mengambil bilangan yang mufrad.
Contoh macam contoh nakirah tu dia tengok apa tu tanda nakirah tu ialah huruf terakhir tu dia mestilah bertanwin. Okay. Masa kalau ciri mansub tu kalau tengok pada rajulan tu dia mestilah huruf terakhir tu berbaris atas. So untuk apa tu bilangan rajulan tu ialah dia mufrad daripada rajulun. Ah, Sama juga itu yang maksud yang saya masukkan dengan tiga ciri-ciri lah. Dan bila kita contoh macam rajulan tu ialah muzakkar, jadi dia punya dia tengok pada adat lah yang nombor tu, dia punya digit puluhan tu mestilah juga muzakkar asyarah kan. Dan yang berlawanan tu ialah dia punya digit unit dia, khamsata yang mengambil apa tu jantina muannas. Soalan. Uh, Hmm. soalan saya ni yang berkaitan makdud yang apa yang dibilang tu. Yang tiga lah. Yang pertama kita sama-sama lah ingat balik. Pertama ialah dia mestilah nakirah. Kedua dia mestilah mengambil i'rab yang mansub. Ketiga dia mestilah bilangan dia ialah mufrad. Untuk semua apa tu makdud untuk bila nombor 11 sampai 19. Ha, Faham ke soalan tadi? Sebab kadang-kadang kita nak menjawab ni bergantung pada soalan ya. ha, Okey. Soalan dia tu Faham. uh, umum ya. Umum, Hmm. apakah ciri-ciri makdud? Hmm. Okey. Kalau nak lebih tepat cara menjawab soalan tu sebab soalan tu dia tak spesifik ya. Soalan tu dia oh, umum. ha, Kalau dia nak lebih spesifik apa dia? Apakah ciri-ciri yang mesti? mesti. Oh, Mesti bagi madud. Yang mesti sebab dia ada yang tak mesti. Yang tak mestinya ialah jantina ya. Ciri juga. So jantina dia hmm, boleh jadi muzakkar, boleh panas. jadi muannas. Hmm, Ya, itu ciri jantina, dia dua-dua boleh. Tetapi okey. yang mesti ialah dia mesti nakirah, mesti mansub, mesti mufrad. Yang tiga tu mesti. Hmm. Ha. Itu kadang-kadang cara nak bertanya pun kena ada Uh, teknik dia juga ya. Kan? Maksudnya ciri-ciri yang wajib ada lah, Yang wajib ada wajib. pada Kalau dia wajib ada. tanya yang wajib, tiga itulah. Ah, Tapi bukan tak boleh. Boleh soalan macam tu. Jadi yang menjawab tu dia kena jawab dua cara. Dia kata, okey, ada ciri yang wajib, ada ciri yang hmm, tak wajib. Ah, hmm, Ciri yang wajibnya ialah nakirah, mansub, mufrad. hmm, Ciri yang tak wajib ialah jantina. Sebab dia ada hmm. juga ciri jantina. Tapi jantina tu dia boleh. Boleh sama ada muzakkar ataupun muannas. Panas. Dua-dua boleh tengok keadaan apa jantina mufrad dah. Hmm. Ah, Okey, faham, faham. Dah jelas. Jelas ya. Okey. Okey. Saudara Zaki cuba cuba ajukan satu soalan untuk Puan Halimatun. Apa-apa soalan bersangkut paut dengan latihan ni lah. Wah, mana dia? Tak ada dah. Ada Ada Ustaz. ya. Okey. Dan jangan bagi soalan. Sekejap. Okey, soalan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ciri-ciri untuk unit unit perpuluhan dengan unit digit lah, ciri-ciri dia. Saya nak tahu itu saja. Ciri-ciri yang mesti, bukan mesti ni, syarat-syarat untuk apa, 15 ke 19. Apa syarat, apa ciri-ciri dia? Apa syarat-syarat yang kena dipenuhi untuk memenuhi ciri-ciri dia? 11 Betul hingga tak? 19. Ya, betul. Saya nak 11, untuk 11, unit perpuluhan dengan unit digit lah. 11 ke 19 ke 15 ke 19. Dia ada beza ya. Tu nak Uh, Okey, sorry Ustaz. 11 ke 19. 11 ke 19. Okey. 11 ke 19. Okey. Ah, Uh, Ciri-ciri untuk digit perpuluhan
dia sentiasa mengambil i'rab yang mansub. Okey. Dan sama jugalah dengan digit unit, mengambil i'rab yang mansub. Dan digit unit melainkan nombor 12 lah. Tadi nombor 11 hingga 19, melainkan nombor 12 dia boleh juga mengambil i'rab yang marfu' dan majrur. Okey dapat. Kemudian Okey ya. untuk Tengok soalan digit dia ya. Tengok soalan dia, apakah ciri kan? Mhm. So bila ciri itu umum ya. So bila ciri dia ada 4 ciri. Kena jawab 4-4 dah. Okay. Ingat kita belajar dalam bahagian 1 ya, ciri apa ni? Kalimah, yang ni kalimah isim ya. Dia mesti ada ta'yin dia, ada jantina, ada bilangan, ada i'rab. Sebab soalan dia tu umum ya. Dia bukan tanya apakah i'rab ke? Bukan. Dia tanya ciri. Jantina, bilangan, i'rab dengan satu lagi Ustaz. Muzakkar apa ni? Jantina. Jantina, Sudah bilangan, ta'yin tu ta'yin. sama ada dia nakirah ataupun makrifah, itu dipanggil ta'yin. Ina. Maknanya ciri-ciri digit unit dan digit perpuluhan, dia melihat kepada jantina kedua-duanya. Kemudian kalau sekiranya jantina, kalau sekiranya 11 hingga 19, jantina digit unit adalah muzakkar, maka jantina digit perpuluhan adalah muannas. Itu daripada segi ciri-cirinya lah. Kemudian kalau ciri-ciri pada bilangan, kedua-duanya bilangannya mufrad. Kemudian i'rabnya mansub. Ciri-cirinya i'rabnya mansub, dan ta'yinnya adalah nakirah, ada nakirah ataupun makrifah. Nakirah ke makrifah? Nakirah. Nakirah. Dia nakirah tak bertanwin ya. Betul. Nakirah tidak Nakirah bertanwin. yang tidak bertanwin. Sepatutnya nakirah ada tanwin ya, tapi untuk adat unit digit unit dengan digit puluhan, kedua-duanya nakirah yang tidak bertanwin. Habis? Sudah? Itulah setakat tu yang saya faham tentang ciri-ciri berdasarkan yang Ustaz Soalan dia kongsikan umum tu. ya. Soalan umum. Dia tanya apakah ciri bagi isim adat. Isim adat tu maknanya dia ada dalam konteks ni, bila nombor 11 ke 12, isim adat tu ada 2 komponen. Satu komponen puluhan, satu komponen unit. So kena terangkanlah dua-dua tu ya. So dari jantina lebih senang nak menerangkan lah, iaitu digit puluhan dengan digit unit dia berlawanan. Maksudnya dia boleh mengambil dua-dua jantina tapi dia mesti berlawanan. Sedangkan i'rab dia mesti sama, iaitu mansub sahaja. Mansub sahaja ya. Cuma dia tak habis lagi jawapan ni sebab apa? Dia tadi soalan dia nombor 11 hingga 19 kan? 19. Jadi ada tertinggal dalam jawapan tu apa dia? Kena ceritakan nombor 12 macam mana. Ada tambahan kan? Ada tambahan untuk nombor 12. Apa dia? Doktor yang Melainkan nombor 12, dia i'rabnya marfu' dan majrur. I'rab yang Maksudnya mana? dia I'rab yang mana? 12. 12 ada dua. I'rab bagi dua Digit unit. digit unit. Digit unit dia ada tambahan, iaitu marfu' dan majrur. Majrur.
Tapi dia punya puluhan tetap mansub sahaja. Masya Allah. Doktor, yang untuk apa tu 12 dan 11 dan 12, dia punya digit unit dan digit puluhan jantina ada sama kan? Ya, itu pun kena Ah, kena kena masuk dalam soalan tadi sebab soalan dia umum ya. ah, Jadi dia kena masuk sekali iaitu bagi 11 dan 12 dia punya jantina, Jantinanya ciri jantina dia mesti sama. sama. Tiga, Betul. tiga, 13 hingga 13 hingga 19 yang jantina 13 tidak hingga berlawanan. 19 yang berlawanan jantina. Berlawanan. Itu bukan itu sebab maklumat tu banyak ya. Jadi kita kena melatih macam mana nak nyusun ya maklumat ni ya supaya dia tak ber, tak bercelaru lah orang kata ya. Tapi kalau kita dah faham, kita boleh menerangkan nyusun yang elok-elok. Tak kira macam mana orang apa uh, soal kita boleh jawab dia dengan baik lah. Okey. So kita hari sekali kita buat latihan saudara Zaki pula. Buat yang sama. Lepas tu bila dah habis tu kita buat apa sesi soal jawab untuk mengemaskan lagi dia fahaman ni, okey. Okey, saya cuba Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Okey, untuk contohnya yang pertama, Homsata Asyara Rajulan, 15 orang lelaki. Okey, dia punya makdud dia kena muzakkar. So, uh, dia punya digit perpuluhan kena muzakkar juga sama. Cuma digit unit kena berlawanan, kena muannas. Kita ambil Homsata lah. So, kita tambahkan marbutah dekat belakang. Lepas tu, dia punya i'rab dia kena mansub lah untuk ketiga-tiga tu. Hmm. Dia kena apa? Untuk makdud dia kena nakirah yang bertanwin. Boleh atas lah. Nakirah tanpa tanwin ya. Ha. Okey, untuk contoh yang kedua, Homsa Asyarota Sayarotan, 15 buah kereta. So, dia punya makdud dia muannas. Dia punya unit perpuluhan kena muannas juga, Asyarota. Dia punya unit untuk digit kena berlawanan lah. Kita ambil Homsa. So, situ muzakkar lah. Dia punya i'rab dia ketiga tu kena mansub. Untuk makdud dia sayarotan kita ambil mansub nakirah yang mufrad. Okey. Okey, saya terus Ustaz. Okay, Teruskan. untuk contoh yang kedua, sitata asyara qalaman, 16 batang pen. Okey, dia punya makdud dia di sini muzakkar. So dia punya apa unit perbuahan kena muzakkar juga, asyara, kita ambil asyara. Dia punya unit digit kita kena berlawanan, sitata. Kita tambah tambah butah kat belakang. Dia punya i'rab dia semua kena mansub, kena berbaris atas. Dia punya makdud kena uh, mansub yang nakirah yang mufrad, kolaman. Okey, sementara saudara Zaki berkongsikan ni ya. Saudara Audi dengan Puan Alimatun sediakan 2 soalan seorang ya. Habis tu nanti abang tanya dia ya 2 soalan, mana dia kena jawab 4 soalan lah ya. Okey, teruskan. Okey, saya teruskan. Untuk contoh yang kedua, sita ansyarota syajaratan, 16 sebatang pokok. Dia punya makdud dia muannas lah sini. So dia punya digit perbuahan kena muannas juga, kita ambil asyarota. Dia punya digit unit kena berlawanan lah, kita ambil muzakkar sita. Dia punya i'rab kita semua kena mansub berbaris atas di hujung kalimah. Dia punya makdud dia kena uh, i'rab dia kena mansub mufrad yang nakirah yang mufrad.
Okey, untuk contoh yang ketiga, sab'ata asyara kitaban. 17 17 buah buku. Di sini kitaban maksud dia kitaban yang muzakkar. So dia punya unit perpuluhan kena muzakkar juga, kita ambil asyara. Dia punya unit digit kita kena ambil perlawanan lah. Kita ambil sab'ata. So tambah-tambah butoh kat belakang dia. Dia punya i'rab dia semua mansub berbaris atas. Dia punya maksud dia mansub yang nakirah serta mufrad lah, kena mufrad. Okey, next sab'a asyarata sa'atan, 17 buah jam. Kat sini dia punya maksud dia muannas, so dia punya digit perbuahan kena muannas juga, kita ambil asyarata tambah-tambah butah. Dia punya digit unit kita kena ambil berlawanan lah, kita ambil muzakkar, so kita ambil sab'ah saja. So punya unit apa, i'rab dia kena mansub semua berbaris atas, maksud dia kena uh, uh, i'rab dia kena mansub yang nakirah serta mufrad lah. Okey, contoh yang keempat, sama niata asyara rajulan, 18 orang lelaki. Dekat sini dia punya maksud dia muzakkar, so kena samalah dengan digit perpuluhan muzakkar asyara. So dia punya apa, dia punya digit unit kena berlawanan, so kita ambil sama niata tambah-tambah butuh. Dia punya i'rab dia semua sama, hujung kalimah berbaris atas. Okey. Okey, okey, dia punya maksud dia kena kena apa, i'rab dia mansub yang nakirah kena mufrad lah, untuk dengan ada satu. Okey, untuk seterusnya, tamani asyarata dajajatan, 18 ekor ayam. 18 ekor ayam. Okey, dekat sini dia punya maksud dia muannas lah. So dia punya titik perubahan kena sama, muannas juga asyarata, ada tambah butah dekat di hujung kalimah. Dia punya uh, apa, dia punya unit digit dia kena muzakkar lah, kita ambil muzakkar, kena berlawanan. I'rab dia semua mansub di hujung kalimah baris atas. Dia punya maksud dia kena mansub yang nakirah serta mufrad lah. Okey lah sekali. Contoh kita yang last, tis'ata asyara kitaban, 19 19 buah buku. Maksud dia dekat sini muzakkar, so dia punya digit perpuluhan kena ambil yang sama, muzakkar juga asyara. Dia punya digit unit kena ambil berlawanan lah. So kita ambil sini tis'ata, so tambah-tambah butuh dekat hujung kalimah. Dia punya i'rab dia semua sama, semua mansub hujung kalimah baris atas. Maksud dia i'rab dia mansub yang nakirah serta kena mufrad lah. Okey, last contoh, tis'a asyarata samakatan. 19 ekor ikan. Dekat sini dia punya maksud dia samakatan, dekat sini muannas lah, so dia punya unit perpuluhan kena muannas juga sama. Dia punya unit digit kena berlawanan lah, kena ambil muzakkar, so kita ambil tis'a sini. I'rab dia semua mansub. Okey, dekat sini maksud dia samakatan, i'rab dia kena mansub yang nakirah serta kena mufrad lah. Okey, alhamdulillah. Okey. Bagus, nampaknya jelas ya. Okey, walau macam mana pun kita bantu lagi dengan menjawab soalan ya. Sebab kadang-kadang kita menyampaikan tu kira dah baik, tapi kadang-kadang peserta yang mendengar tu dia ada soalan, kadang-kadang soalan tu pelik-pelik sikit. Supaya kita belajar, nombor satu yang bertanya tu pun
dia berlatih macam mana nak menanyakan soalan. Kemudian yang nak menjawab tu belajar memahami soalan, kemudian belajar menjawab soalan tu dengan baik. Okey, kita jemput saudara Audi dulu. Okey, Saudara Zaki, soalan saya, uh, uh, kita tahu yang makdud boleh jadi muzakkar atau muannas. Jadi apabila apakah yang perlu dalam bentuk apakah yang perlu ditukar pada adat apabila katakanlah makdud dia muzakkar. Jadi pada adat tu ada tak apa tu ada tak pertukaran pada jantina je? Sama ada pada unit digit ataupun unit Macam puluhan. mana dia, Ada soalan dia, macam mana adat tu mengikut, ya? ah, Macam mana cara dia mengikut makdud tu? Untuk yang 15 ke 19 ke 11 ke 19? uh, Audi. okey untuk apa ni contoh pada apa ni latihan ni 15 sampai 19 dalam contoh ni 15 contoh sampai latihan. 19 lah. 15 hingga Betul. 19, okey. Okey, macam ni. Kalau adat dan muzakkar, kita unit perpuluhan kena muzakkar jugalah. Kena ikut makdud dia. Kalau muzakkar, unit perpuluhan kena muzakkar. Kemudian kita ambil sini tis'ata asyara kitaban. So situ dia punya makdud dia kitaban, muzakkar, asyara, kita kena ambil unit perpuluhan muzakkar lah. Cuma berlawanan dekat daripada unit digit, kita kena ambil berlawanan lah. Kita kena ambil mu'annas, kini kita ambil tis'ata. Okey. Maksud dia apa tu makdud tu jantina makdud tu dia dia kait apa tu apa sorry ayat saya apa tu unit puluhan dia akan mengikut jantina makdud lah. Betul. Ya, ya betul. Okey. Tetapi unit digit dia berlawanan pula dengan unit puluhan. Ya. Ya betul. Ya betul, Cik Adi. Okey. Okey, faham. Betul, ya. So soalan tu tadi mula-mula dia tak spesifik, ya. Dia tak sebut daripada nombor berapa ke nombor berapa, ya. Bagus. Sebab tu kena spesifik soalan ni, ya. Soalan kedua saya Soalan Zaki. Okey, Okey. itu untuk kalau apa nombor 15 hingga 19. Ada tak kes-kes yang khas yang lain yang tertakluk pada contoh di dalam ni? Maksudnya mungkin ada tak nombor-nombor lain mungkin setahu saya nombor 11 dan 12 dia beza sedikit dia punya faktoran Soalan dia, untuk kalau nombor lain daripada 15 ke 19, adakah perbezaan? Itu soalan dia. Okey. Kita cuba Ustaz yang saya ingat lah, insyaAllah. Untuk 11 dengan 12, dia kena berbeza lah daripada 13 ke 19. 13 ke 19 dia berbeza. 11 dengan 12 dia kena sama, dia punya makdud dengan dia punya apa digit perpuluhan. So saya ambil contoh sini, ahada asyara rojulan. So dia punya makdud dia kena sama dengan semua sama. So serentak semua sama, kena muzakkar lah. Kena sebut jantina dia kena sama, ya. Betul. Jantina Okay. dia kena sama. Okey, jantina untuk 11 dengan 12. So saya ambil sini ada asyara rojulan. So dia punya jantina ketiga-tiga pada makdud, unit perpuluhan, unit digit kena sama lah. Sama dengan 12. Okey, maknanya untuk 11 dengan 12 dia punya jantina sama. Okey. Okey. Soalan dia umum tu, ya. Dia kata selain pada 15 hingga 19, ya. Maknanya ada nombor lain tau. Kalau nombor apa? Nombor 3 hingga 10 macam mana? Nombor 1, 2 termasuk dalam soalan dia sebab dia umum. Selain daripada 15 hingga 19, kan, ya. Kalau 1, 2 macam mana? Kalau 3 hingga 10 macam mana? Okey, spesifik lah daripada 11 sampai 19 tu kot. 11 sampai 19 ada tak? Okey. Melainkan kalau dia kata dalam lingkungan 11 hingga 19 lah, ya. Mana kena jawab 11 dengan 12 sajalah. Sebab tu membuat soalan ni kena betul, ya. Kalau tidak, orang yang baca soalan tu dia boleh interpret, ya. Dia boleh interpret berbeza.
Okey. Okey, habis itu je ya. Betul lah, dua Okey, soalan dah. Puan Pulana Alim Mata pula. Baik. Soalan saya ada dua. Satu, uh, untuk kalimah samani asyarata dajajatan, Hmm. iaitu 18 ekor ayam. Maksud dia dajajatan ni boleh tak kita tukar kepada dajajan? Dia jadi muzakkar. Okey, okey. Saya faham. Okey, untuk soalan Puan Lima yang pertama ni, dia punya maksud dia tak boleh tukar lah sebab dia, macam Ustaz cakap yang contoh tadi di jalan. Sebab itu Ya. sebab itu khas untuk lelaki. So yang sini dajajatan ni dia dah khas untuk muannas lah punya perkataan, so tak boleh nak ubah lah. Betul ke Ustaz? Betul. Iaitu apa? Jantina dia ya. Jantina Jantina, ya dia betul. berubah. Kalau Hmm. untuk ayam tu jantina dia muannas, so dia Nah, tetap muannas lah. okey. Macam bumi contohnya, bumi al-ardu tu muannas. Manas. Jadi kita akan sentiasa gunakan dia sebagai muannas lah. Tak boleh sekejap apa sekejap muzakkar, sekejap muannas tak boleh. Okay, itu dia punya undang-undang. Okay, soalan kedua. Okey. Soalan kedua berbunyi, berikan maksud tamyiz. Okey, tamyiz. Tamyiz ni dia punya maksud dia, dia kena nakirah, yang dia kena mansub yang nakirah. So berbaris atas dan bertanwin lah. Uh, uh, Betul Ustaz? Soalan dia tu umum ya. Dia Ha. apa maksud tu dia tak specify. Jadi maksud tu apa dia yang kalau nakirah tu dia punya ciri-ciri. Hmm. Dengan apa tadi jawab tadi? Maksud ya. Mansub. Itu dia punya ciri ya. Ciri, apakah ciri tamyiz? Itu jawapan dia. Tapi maksud lain ya. Maksud bukan dia ciri. Apa Maksud? dia tamyiz? Mungkin nak kena specify sikit apa je soalan tu ya. Dia umum. Apakah ni uh, tamyiz dalam konteks isim adat? Dia lebih Hmm. sebab Okey. tamyiz ni dia umum ya. Dia banyak digunakan dalam ayat lain, konteks dia berbeza. So dalam konteks isim adat. Apakah maksud tamyiz dalam dalam uh, ya, apa nama ni, konteks Isim adat. adat, isim adat? Isim bilangan. Isim adat ialah isim bilangan. Okey, jawapannya tamyiz ni dia kena nakirah yang berirab mansub lah. Itu jawapan saya. Yang mufrad tu tak termasuk kan Ustaz? Dalam, Yang dalam isim adat dia masuk. oh, Dia dalam bukan adat dia tak masuk. Dia boleh jadi jamak lah ya. okey okey. So So tamyiz dalam ni isim dia adat dia dah ambil kira mufrad. okey. So tamyiz ni kena irab dia mansub yang nakirah serta kena mufrad lah. Betul Ustaz? Tiga tu. Ya. Okey. Okey, tapi itu soalan tanda ciri ya. Maksud tak jawab lagi. Masuk. Saya tak tahu dah Ustaz. Maksud tamyiz ni ialah maknanya penerangan, penjelasan. Oh, penjelasan. Dia Okey. menjelaskan apa yang tidak jelas dalam ayat adat tu ya. Kata tadi kata-kata 18 ya. 18 apa? Jadi dia jelaskan itu 18 ekor ayam. Jadi ayam tu ialah tamyiz. Oh, okey okey dapat. Kalau tidak 18 dia tergantung kan. 18 apa Ah, pula. Jadi apa yang dijelaskan dalam bentuk ma'dud itu, jadi ma'dud itu kena mengambil bentuk tamyiz.
Okey, dapat. Faham. Sebab dia nak menjelaskan berapa apa tadi. Apa berapa kan ya? Berapa apa? Kan? 12 apa? 12 ya, 13 apa kan? Itu tamyiz. So, dia jawab soalan apa yang dibilang tu lah. Okey, dua soalan dah habis ya. Hmm. Okey, saya soalan saya pula ya. Okey, Ustaz. Okey, ambil contoh khamsata asyara rajulan ya. Apakah ta'yin untuk tiga-tiga kalimah ni? Ta'yin tahu. Ta'yin tu sama ada dia nakirah ataupun ma'rifah. Itu soalan jawapan dia. Okey, dia nak kira lah sini. Dia Kira. semua tiga-tiga tu nakirah ya. Ah, Tiga-tiga nak okey. kira. Okey ya. Apakah Hmm. apakah tapi khamsata dengan asyarah tu dia tak, kita panggil nakirah tanpa tanwin lah ya. Adat dia Ah, nakirah tanpa tanwin. Okey. Apakah kalimah asal dia kalau dia bertanwin? Khamsatun. Khams, okey. Faham satun. Satun. Ustaz. Dalam konteks isim adat ni asal dia bukan khamsatun, dia mesti mansub ya. Khamsatan. Masuk khamsatan. Okey. Okey. Khamsatan. Khamsatan asyaron. 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 Okey. Asyaron. Okey, cuba ija khamsatan dengan asyaron macam mana? Kho baris atas, mim sukun, Ya. sin baris atas, ta tanwin atas. Ta Betul. memutah tanwin atas. Okey, asyaron. Asyaron ain baris atas, shin baris atas, ro baris atas. Tanwin atas. Okey, tak betul lagi. Okey, ingat asyaron dia tak ada, dia bukan tamu mutah, dia kena ada alif. Al-o alif. Dia selepas dia kena ada alif ya. Kalimah yang tak Ah, ada tamu mutah dia kena ada alif macam rajulan tu kan. okey. Lepas lam fathatain dia kena ada alif. Itu isim. Isim nakirah lelaki muzakkar macam tu. Ya. Okey. Dia kena ada alif. Jangan lupa alif. Tetapi bila dia digunakan dalam isim adat ya, dia gugur. Gugur tanwin tadilah. Bila gugur tanwin, gugur alif dia. Jadi asyara tu gugur tanwin dan gugur alif dia. So dia tambah alif di belakang selepas huruf ra lah, doktor. Ya, kalau lepas dia ada tanwin baris atas, dia kena ada alif. Okey. Ha. Okey, soalan terakhir saya 18 tadi sama ni asyarata dajajatan ya. Okey, sama ni tu kalimah asal dia apa dah? Hmm. Sama Dia hilang tanwin kan ya. Kalau dia bertanwin macam mana? Samanion. Samanion. Sama nion tak ada. Dia sama nin. Yang sama ni. sama Sama. nin. Nun tu baris dua kan kasrah tu. Hmm. Sama nin. Lepas tu asyarota tu asal dia asyarotan tak ada alif ya. Sebab dia tak mabutah. Dia tak ada alif lah asyarotan. Itu nakirah dia lah. Tapi sebab dia digunakan dalam isim adat dengan adanya ma'dud tu dia jadi sama ni dia gugur tanwin dia. Adat tu akan gugur tanwin dia. Okey, soalan terakhir. Siapa agaknya boleh jawab soalan ni ya? Okey, yang ini terjemahan ni ya 15 orang lelaki, 15 kereta ni di Google ya, Google. Hmm. Hmm. Google dia akan translate macam itulah. Hmm. Kalau translation asal dia macam mana? Asal maknanya kita panggil harfiah ni dia direct translation ya. Secara langsung dia semua ni kena ubah. Ya, dia lain ya. Dia
kalau contohnya lah, khamsata asyara rajulan. Kalau direct translation dia apa? 15 Uh, lelaki. 5. 15 lelaki saja, tak ada orang ya. Sebab Arab dia tak ada apa? Penjodoh Tak bilangan. ada bilangan apa dipanggil itu? Penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan dia tak ada. Tak ada. Dia Tak ada. 15 kereta Lagi. saja ya. Ah, Jadi kalau kita nak cari dalam ni, mana perkataan buah tu tak ada kan? Ha. Batang pen kan, 16 batang pen yang ada Arab dia tu ialah 16 pen 16 saja. pen. pen, 16 pen. Mana datangnya batang tu ya? Tak ada. Ini hanya berlaku dalam apalah, dalam bahasa Melayu. Bahasa Inggeris pun tak ada rasa ya, penjodoh dipanggil penjodoh bilangannya. Hmm. 15 houses, 15 rumah kan. Hmm. Dia tak ada 15 buah rumah ya. Buah bahasa Inggeris pun tak tahu apa. Ini masuk fruit pula nanti ya. Pelik lah. Tapi Ustaz, kalau yang apa orang cakap, saya kena nak yang BI punya, yang a bouquet of flowers, ada pula macam tu lah, sejambak bunga kan. Itu macam penjodoh Adalah. bilangan juga kan? Bouquet of Dia ada flowers. bahasa Inggeris ada apa collective noun. Ada setengah lah macam a group of people. Apa Kan? dia setengah benda ada lah. Macam bahasa Melayu setiap benda tu dia ada penjodoh bilangan Kita dia. ada penjodoh bilangan kita. Ah, Jadi bahasa Inggeris ada dekat collective noun tapi tak semua benda lah. Umumnya tak Kan? ada sebenarnya. Okey ya. Apa ni? Itu untuk maklumat sajalah ya. Tapi dari Ah, segi terjemahan tak salah sebenarnya. Salah. Betul. Cuma kita nak aware saja ya. Yang hmm, sebenarnya terjemahan tu nak menyesuaikan dengan bahasa. bahasa Melayu. Hmm. Yalah. Sebab takut nanti ada orang tanya ya. Orang tu mana dalam Arab tu ya? Tak ada pula kan. Batang tu tak ada kan. Kita kena terangkan. Itu hanya nak menyesuaikan dalam uh, terjemahan bahasa Melayu je lah. Okey, last soalan kalau ada sebelum kita tutup. Apa tadi? Azman tadi tak ada ya? Kita tengok dah tak ada. Tak ada ya. Kalau tidak, suruh dia buat latihan. Okey, boleh apa? Rasa kemas sikit lah dia punya ya. Bila kita buat latihan ni, kita akan rasa lebih kemaskan ya kefahaman kita tu. Sebab apa? Kadang-kadang kita rasa faham ya. Tapi bila suruh menyampai gitu, dia mulalah. Dia pusing pergi ke sana, pergi ke sini ya. Kadang perkataan yang diguna tu pun boleh jadi apa? Boleh jadi tak betul. Dia bercampur-campur lah. Itu lagi banyak kita buat latihan, lagi banyak kita akan membantu insyaAllah ya. So kita apa ni, kita sudahi sampai sini dan insyaAllah kita akan sambung lagi minggu depan ni ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.